Bab seterusnya, Fathul Majid muka surat 703. Seseorang yang beramal kerana tujuan dunia termasuk syirik. Kalau bab sebelum ni kita bincangkan bab berkenaan dengan riak. Kali ni dia bukan riak lagi dah. Kalau riak tu dia berelokkan amalannya kerana tunjuk kepada manusia. Tapi pada asalnya, mungkin pada asalnya dia ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan masya-Allah orang puji dia ke, ataupun dia terasa ada orang tengok dia, maka dia memperelokkan amalan tersebut untuk tujuan mendapat pujian di hadapan manusia. Bab yang kita baca sekarang ni pula, ni lagi teruk. Tak ada langsung kerana Allah Subhanahu Wa Taala, zero. Dia hanya buat semata-mata kerana dunia, semata-mata kerana tujuan dunia, pujian, pangkat, duit dan sebagainya. Dia beramal akhirat semata-mata tujuan dunia. Itu problemnya. Kalau amalan dunia, memang tujuan dunia. Sebab apa kau buat kerja sungguh-sungguh projek ni, tak dapat duit? Sebab apa kau sungguh-sungguh buat proposal ni, sebab tak dapat projek? Itu dunia, amalan dunia. Dia tak ada masalah. Ini dia beramal dengan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Yang ni bahaya. Ini kita kata yang merosakkan iman, bahkan boleh jadi kafir. Bukannya riak lagi, bukan syirik kecil lagi dah. Syirik akbar, syirik besar. Apa dalil dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ni tak ada ayat Arabnya, ataupun sebelah kiri tu ada Arabnya. 702 dia punya Arab. Saya baca ayat dia. Qaulullah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan barang siapa man kana yuridu, nakkan, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha, zinah ni perhiasan, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, kami akan sempurnakan, kami akan balas, a'malahum fiha, perbuatan mereka ini, wa hum fiha la yubkhasun, kami tidak akan menyebabkan mereka rugi, ya, kami akan balas. Maksudnya, kalau kamu nak pergi haji ni, kau nak dapat title haji, kami bagi title haji, tak ada masalah. Orang panggil kamu haji sekian haji, yes, kami boleh bagi orang panggil haji. Kamu nak jadi pergi ni supaya kamu nanti travel agent haji kamu, umrah kamu akan jadi laku, lebih laku pada mata masyarakat. Silakan. Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Allah Ta'ala kata la yubkhasun, aku tak nak, aku tak akan persia-siakan, aku akan bagi. Mereka tidak akan dipersia-siakan. Tapi apa jadi kat diorang? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini di akhirat tidak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Satu, masuk neraka. Yang kedua, wa habita ma sana'u, maka sia-sialah yang apa mereka lakukan. Wa batilun, dan batal makanu ya'mal, batal amalan mereka. Nauzubillah min zalik. Itu bahaya ni. Kita baca apa huraian para ulama nanti. Kemudian dua pula, hadis Nabi SAW diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba khamisah. Nanti kita akan tengok apa maksud khamisah. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamilah. Nanti kita tengok, ini fashion dan pakaian. Maksud dia, celaka hamba pakaian. Abdul makhilah, khamisah, pakaian. Maksudnya apa? Kerja dia nak cari pakaian. Kalau dia berniaga pakaian, lain cerita lah, memang dia berniaga. Maksudnya dia, kehidupan dia hanyalah macam kita tengok yang orang kafir punya tu. Orang kafir punya passion tu, kan?
pergi Paris pun tengok fashion lah. Pergi sini, kehidupannya hanya kepada fashion. Dia tak buat apa pun, dia nak tahu fashion ni. Habis tak boleh kita pakai cantik ke? Boleh pakai cantik kan, Nabi kata bagus pakai cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya ialah dia menghambakan dirinya kepada mana. Macam tu juga duit. Duit tak ada masalah cari duit. Menghambakan diri kepada duit tu jadi masalah. Nanti kita akan tengok dalam hadis riwayat Ahmad. Bab ni. Ta'isa Abdul Khamila. Apa benda? Orang ni apa? Siapa celaka? Sebab dia orang ni in u'tiya radiya. Kalau dia buat dengan amalan tadi, diberi ganjaran, dia redha. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau tak diberi, dia akan marah. Bahaya ni. Ustaz tu ceramah 3 jam, orang tak bagi sampul, dia marah. Masjid ni tak bagi aku. Dia lupa ke atau tak nak bagi? Habis Abang ajak aku tak datang ya. Bahaya tu. Wa illam yu'ta sakhita ta'isa wan takas. Apabila terkena duri, semoga tidak dapat dicabutnya. Celaka dan dia tersungkurlah. Ta'isa celaka, wan takas, dan tersungkurlah dia. Maksudnya Nabi doakan dia tersungkur. Masya-Allah. Wa idza syika falan tuqish. Kalau terkena duri, terkecocok apa, terkena musibah, tak payah doakan. Semoga tak dicabut benda tersebut. Bahaya. Tuba li 'abdin. Berbahagialah bagi seorang hamba. Akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Berbahagia kepada seorang hamba yang memacu kudanya berjalan di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, kepalanya kusut rambutnya. Ra'su kepala, ash'atha tu kusut. Mughabbaratin qadamah. Mughabbarah daripada perkataan ghubar, berpasir, berdebu kaki dia. Maksudnya susahlah. Jalan jauh, orang padang pasir apa semua berdebu kaki. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Bila ditugaskan berada di hadapan penjagaan, maka dia akan berada di pos penjagaan. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia duduk belakang, dia akan duduk belakang. In sta'dhana lam yu'dhan lahu. Jika dia minta permisi untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Maksudnya apa? Dia ni orang yang kata orang bawahan lah. So pergi depan, dia pergi depan. So pergi belakang, dia pergi belakang. So ambil pinggan, dia angkat pinggan. So basuh pinggan, dia basuh pinggan. Maksudnya kata, aku siapa so aku basuh pinggan? Maksudnya dia tak ada perasaan. Jadi dia hebat. Yang kedua, dia memang orang yang biasa. Apa jadi kat dia? Apa jadi kat dia? Apa orang ni? Apa kelebihan dia? Nabi kata apa? Wa in syafa'a lam yushfa'. Lam yushaffa'. Iaitu kalau diminta sebagai ni lah, memberi syafaat, dia tidak dapat memberi syafaat. Maksud syafaat ni bukan syafaat akhirat dia. Ni syafaat masuk dunia. Maksudnya apa? Perantara lah. Macam kita nak pergi masukkan anak ke asrama lah. Kita jumpa ketua DUN kita, Datuk, letak tulis sikit Datuk, recommendation letter. Datuk bertulis. Pergi, dapat. Sebab Datuk kata saya perkenankan dia ni boleh pergi. Itu maksudnya syafaat lah tu. Itulah dia syafaat ni. Tapi dunia ni maksud syafaat lah. Atau nak masuk universiti, nak masuk sekolah, nak belajar satu tempat, atau jumpa ustaz sekian-sekian. Nak masuk Madinah, pergi jumpa Dr. Abdul Basit, suruh tuliskan dia punya surat kan. Surat recommendation letter, dia panggil surat tazkiyah tu. Maka tulis tazkiyah tu, boleh. Sebab ada orang yang alim apa semua ada kenal ataupun mengiktiraf dia ni boleh belajar kat tempat ni. Dia ni akan belajar bersungguh-sungguh. Maka ni syafaat tak ada panggil. Ni syafaat lah ni. Itu maksudnya. Dia ni orang lekeh. Kalau orang recommendation siapa ni? Fulan bin Fulan. Aku tak kenal Muhammad ni. Aku tak kenal dia ni. Siapa yang nak bagi recommendation ni? Tak tepi. Maksudnya dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang besar. Tapi Nabi kata apa? Tuba, berbahagia bagi dia. Dalam hadis riwayat lain pula, orang macam ni, apa ganjarannya?
lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang macam ni kalau bersumpah di atas nama Allah, berdoa, doa dia mustajab. Dan yang lain, mereka ni ditolak di depan-depan pintu. Bila diminta untuk menikahkan, nak nikah anak kita, kita tolak. Maksudnya orang yang lekeh. Tapi orang yang bertakwa lah, orang lekeh yang bertakwa. Orang Nabi kata kalau mereka bersumpah di atas nama Allah, nescaya doa mereka akan makbul. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Mari kita baca dia punya uraian. Kandungan bab ini, motivasi seorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat, malah untuk kepentingan duniawi. Ini termasuk syirik. Yang sepatutnya, bukan semestinya, yang sepatutnya untuk akhirat, tapi dibuat untuk kepentingan duniawi. Ini termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia serta tidak diterima Allah. Tafsiran surah Hud nanti kita akan bincangkan. Seorang Muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamisah dan kamilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan, bukannya alat. Beza kita dengan orang macam ni ialah kita jadikan kesenangan duniawi ni sebagai alat. Betul kata Ibn Taymiyah, dia macam tandas. Kita anggaplah dunia ni macam tandas. Perlu tak tandas? Perlu, tapi kita cinta tak tandas? Tak. Tapi tandas kita buat cantik tak? Tandas kita buat cantik, cantik lah. Kita buat bersih, ada mamak, pump dia elok, dia punya pipe dia bagus, wangi, betul tak? Tapi adakah aku cinta tandas aku? Mana ada? Satu juga ini dia bagi macam himar, keledai. Keledai tu perlu tak? Perlu. Tapi tak ada aku cinta keledai, terbayang-bayang keledai, mana ada? Macam tu juga dunia ni. Bukanlah macam kita suka kita cantik, betul, kita suka kita besar, best, memang kita perlukan dia. Macam tandas tadi. Tapi tak ada pada kita fikir pasal kereta 24 jam ni. Itu beza hamba dengan bukan hamba. Dia kata kepentingan duniawi tadi. Tafsiran hal tersebut iaitu jika diberi ia senang, tapi tidak beri ia marah. Kita akan bincang maksud dia. Rasulullah mendoakan mereka dengan celakalah ia dan tersungkurlah. Juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Penjelasan. Bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab seseorang yang beramal kerana tujuan dunia termasuk syirik. Jika dikatakan, lalu apakah perbezaan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Dan bab sebelumnya riak. Bukankah beramal kerana dunia juga termasuk riak? Aku berkata, siapa aku ni? Siapa aku ni? Aku ni penulis kitab je lah, Syekh Abdul Rahman ni, Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, cucu pada Syekh Abdul Wahab. Antara keduanya ada keumuman dan ada kekhususan mutlak. Kedua bertemu pada satu tema, pada satu isu, iaitu jika seseorang beramal dengan tujuan mencari nama di depan manusia atau berbuat untuk mereka dan sanjungan mereka, atau buat untuk dunia lah dan sanjungan mereka, maka hal itu riak sebagaimana telah diterangkan. Ini seperti perbuatan orang-orang munafik. Itu termasuk juga perbuatan seseorang di depan manusia untuk dengan tujuan dunia dan mencari sanjungan dan penghormatan dari mereka. Itu yang pertama. Perbezaannya dengan riak adalah bahawa ia merupakan bentuk amal saleh yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan duniawi. Seperti orang yang berjihad untuk mendapatkan harta sebagaimana disebutkan dalam hadis, celakalah hamba dinar, dan berjihad kerana ghanimah, kerana nak harta rampasan perang dan lain-lainnya. Dari hal disebutkan oleh Syekh kita dari Ibn Abbas dan ulama tafsir lainnya untuk menafsirkan firman Allah, barang siapa yang nakkan pendudukan dunia dan perhiasannya. Penulis rahimahullah bermaksud menerangkan dengan bab ini bahawa amal untuk tujuan dunia adalah syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib dan dapat menghapus amal. Menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Maksudnya, kalau buat amalan untuk tujuan dunia, apa tauhid yang wajib kita apa? Beribadah kepada Allah. Dia menafikan ibadah kepada Allah, maksudnya jadi syirik.
Syirik ini lebih besar dari riak. Kerana orang yang menghendaki dunia, terkadang tujuannya mendominasi pelbagai amalannya. Kita bayangkan orang yang nak dunia amalan dia, dia sedekah nak tunjuk kat orang, nak dunia. Dia pergi haji nak tunjuk dekat orang. Dia buat baik nak tunjuk dekat orang. Semua orang riak ni mungkin pada solat dia je dia riak. Orang kata ustaz dia solat sedap, dia pun solat dia baca sedap. Mungkin riak kat situ je. Ada pun orang yang tujuan dia dunia semata-mata, semua benda amalan dia buat semua untuk tujuan dunia. Saya boleh kata macam politician punya lah. Style politician lah. Dia ambil semua anak yatim, ambil gambar. Betul tak? Bila pergi ni, pergi haji. Lepas tu kadang setengah tu pula sebenarnya pergi satu negeri, tak sebut negeri mana lah, buat besar-besar ni, selamat jalan kepada Datuk sekian, pergi menunaikan haji. Satu dunia nak tunjuk dia pergi haji. Semoga selamat pergi dan balik menjadi dapat haji mabrur. Besar ni ha. Besar dekat ni ha. Bukan satu, banyak. Kat sini bukanlah saya nak pertikaikan orang tu punya, tapi macam-macam ni lah, macam ni. Ada sikit-sikit macam ni lah. Ustaz, like your newspaper that day, like our Prime Minister newspaper Prime Minister semua itu tak tepi lah. Saya tak nak cerita, you faham sendiri lah. Saya tak nak komen lah, duduk abah. Sorry kalau Prime Minister buat ni, Prime Minister buat tu, dia pergi haji apa semua, ambil gambar dia lambai naik haji kapal terbang, ambil video, itu cerita lain lah. Saya tak nak. Sebab ni fitnah. Ini fitnah, saya tak nak sebut. Tapi dalam hadis ni, saya cerita dalam hadis ni, kalau terkena lah. Tak kisahlah Prime Minister ke, agung ke, apa ke. Kalau terkena lah. Makhisah, khamilah, semua termasuk dalam masalah ni. Dirham dia lah semua. Tujuannya semata-mata dunia. Jadi orang ni, dia jadi obses kepada dunia. Setiap perbuatan baik dia untuk dunia. Masya Allah. Kadang-kadang dia senyum, buat baik, hatta bertegur sapa salam, cara bercakap pun, kalau nak dapatkan sokongan ataupun dapatkan tujuan dunia. Hatta belanja makan pun, belanja benda-benda kecil ni. Kita bukan tak pernah tengok dalam kehidupan kita sehari-harian. Bila datang orang yang rasa boleh bagi undi dekat dia, meja tu dah bayar. Sudah dah bayar. Ustaz jangan cakap yang tu, ustaz tak elok apa semua. Kenapa yang orang lain punya meja tak bayar? Kalau betul niat nak sedekah, itu tak kenal. Tu yang kita kenal orang masjid juga, orang kampung kat restoran tu orang sama je makan, orang situ je. Tapi kenapa tu tak makan ini? Sebab ini ada kepentingan. Bukan nak pertikaikan, tapi kita kata ada macam itulah tujuannya. Maksudnya dia terlampau obses dengan dunia, sehingga setiap pergerakan dia, setiap perbuatannya hanya untuk dunia. Yang ni kita kata hamba dunia tadi. Ada pun riak, mungkin pada satu dua perbuatan dia akan riak, bukan setiap perbuatan dia. Tahu nampak beza tak? Nampak beza? Syekh Maridin nampak? Ini satu bab yang sangat besar. Sedangkan riak terkadang mengenai suatu amal dan tidak mengenai amal lainnya, dan ia pun tidak berlarut-larut dalam riak. Masa solat dah habis solat, mana dia riak lagi? Habis dah solat dah habis. Maka seorang mukmin harus berhati-hati dari kedua hal tersebut. Firman Allah Ta'ala, ayat tadilah kita baca terus. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, iaitu balasannya, perhiasannya iaitu harta dunia, kami berikan. Maksudnya kami sediakan balasan amal mereka dengan kesihatan dan kesenangan dalam harta, isteri dan anak. Allah Ta'ala bagi. Don't worry, Allah Ta'ala bagi. Dan mereka dunia ini tidak akan dirugikan. Maksudnya tidak akan dikurangi. Dia dapat tak sokongan? Dapat tak kemenangan? Menang. Kemudian ayat itu dinasah, kemudian maksudnya dihapuskan. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki, dan bagi orang-orang yang kami kehendaki. Maksudnya dinasah, maksudnya dibatasi sehingga ayat tersebut tidak berlaku secara mutlak. Bukannya, maksudnya apa? Bukanlah setiap orang yang nakkan dunia dia dapat dunia tersebut. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi juga. Itu maksudnya. Kalau tengok ayat Al-Isra' tu, kami akan bagi kepada kami yang kehendaki.
Maksudnya katakanlah dia memang tujuan dia obses pada dunia. Setiap perbuatan dia nak dapat sokongan manusia, nak dapat kemenangan dunia. Tak semua yang dapat, betul tak? Ada yang tak dapat, ada yang kalah juga. Ada yang terhina juga, ada yang rugi juga, ada yang bankrupt juga. Tapi apa kata komen penulis kitab ni? Apa kata Syekh bin Baz? Yang bawah tu Syekh bin Baz punya, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Kerajaan Arab Saudi, dia kata apa? Sangat diherankan penyebutan nasakh di sini, kerana sesungguhnya kedua ayat tersebut mempunyai satu erti. Penafsiran nasakh adalah dengan mengikatnya secara mutlak, maksudnya dengan kehendak. Namun hal ini masih tidak jelas dan secara zahir riwayat tidak tetap daripada Ibnu Abbas. Kata komen bawah tu lagi pula, perkataannya sangat diherankan penyebutan nasakh dan seterusnya. Aku katakan bahawa itu tidak perlu diherankan, kerana erti nasakh menurut para ulama salaf lebih luas dari erti nasakh menurut para ahli fiqh. Kerana ulama salaf mengatakan nasakh adalah mengikat sesuatu yang mutlak dan mengkhususkan sesuatu yang umum, dan juga kerananya keduanya bukanlah erti yang difahami dari nas yang mutlak, dari nas yang umum. Apa benda ni ustaz? Maksudnya apa maksud nasakh? Apa maksud nasakh? Nasakh itu pembatalan hukum, betul tak? Nasakh itu pembatalan hukum. Contohnya, pada awalnya arak dulu boleh minum, lepas tu turun ayat tak boleh minum. Betul tak? Contohnya dulu Nabi tak kasih ziarah kubur pada mula-mulanya, langsung tak boleh. Lepas tu Nabi kasih ziarah kubur. Dan nasakh tak hukum yang awal tu? Dan nasakh. Ini dipanggil nasakh. Itu kita kata ta'rifan nasakh bagi ahli fiqh yang moden. Adapun perkataan nasakh pada ulama-ulama yang awal, maksudnya ialah mengkhususkan hukum tadi. Macam tadi kan, hukum dia kata siapa yang nakkan dunia, kami akan bagi, kami tidak akan merugikan dia. Tapi kalau kita fikir balik, tak semua orang nak dunia dapat dunia, betul tak? Ada yang terjatuh dan rugi. Jadi seolah-olah ayat ni tak betul. Tidak, ada ayat dalam surah Al-Isra' bagi tahu, ya, kami akan bagi kepada siapa yang kami kehendaki. Maksudnya Allah Ta'ala dah kecilkan. Daripada umum tadi semua yang nak dapat dunia, sekarang Allah Ta'ala kecilkan kepada siapa yang Allah Ta'ala nak sahaja. Yang ni pun kata si penulis kitab ni ialah maksudnya nasakh. Sedangkan ikut sebenarnya, kalau ikut ulama moden, dia bukan. Tapi dia defend balik. Syekh Bin Baz kata pada waktu dahulu dia dipanggil sebagai nasakh. Tak apalah, dapat tak dapat itu tak apa. Nombor 2. Yang penting ayat ni. Sebelah pula Qatadah berkata sikit lagi, ya. Barang siapa menjadikan dunia. Tadi Qatadah kita jumpa kan dalam hadis Sahih Muslim tadi. Sekarang kita jumpa. Saya sebut dia ialah mufassir. Dia ialah pakar tafsir dan juga muhaddis. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, harapan dan niatnya, maka Allah akan membalas amal kebaikannya di dunia, kemudian ia dikumpulkan di akhirat dengan tanpa kebaikan yang dibalas. Adapun orang mukmin, maka amal kebaikannya dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Betul ke? Yes. Antara awalan mukmin yang dibalas di dunia ialah pujian. Betul, kalau orang kita buat baik, orang puji, jangan kata tak adalah. Itu orang Melayu, mana ada, tak betul. Kata hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan Nabi kata apa? Seorang sahabat, ya Rasulullah, macam mana kalau kami dipuji di dunia ni? Nabi kata itu adalah berita gembira bagi seorang mukmin. Cuma jangan jadi riak je lah, dan jangan jadi macam orang dalam ni. Ibnu Jarir menyebutkannya lengkap dengan sanadnya. Ibnu Jarir ni menjadi Tabari. Kemudian dia menuturkan hadis Abu Hurairah dari Ibnu Mubarak, dari Haywah bin Shuraih. Ia berkata, Al-Walid bin Abil Walid Abu Uthman menceritakan kepadaku bahawa Uqbah bin Muslim berbicara dengannya, dan juga bahawa Syufa'i bin Mati' Al-Asbahi berbicara dengannya bahawa ia datang ke Madinah, dan ternyata ada seorang lelaki dikerumuni orang. Bukan orang-orang, orang ramai lah maksudnya. Orang-orang tu yang kat ladang tu. Ada seorang lelaki dikerumuni oleh orang ramai. Lalu ia berkata, siapa ini? Orang menjawab, Abu Hurairah. Yalah, orang alim datang mesti orang kerumun.
Macam Mufti Meng datang kan, Majlis At-Taqwa penuh. Ia berkata, lalu aku mendekatinya sehingga aku duduk di depannya. Ia sedang menyampaikan hadis. Para sahabat dia ajar pakai hadis je, bukan dia sembang kosong, buat lawak je, bukan. Dia bagi ajar hadis. Ketika telah diam dan sepi, aku berkata, aku bersumpah kepadamu dengan sebenarnya, kiranya kamu bersedia bercerita kepadaku satu hadis yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kamu memahaminya dan mengetahuinya. Maksudnya dia nak dapat satu ilmu yang special lah daripada Abu Hurairah. Inilah kita jumpa orang alim kata, wahai Syekh, tolong bagi satu aku nasihat yang special untuk aku. Untuk dia sebagai apa? Motivasi, betul tak? Kata contohnya, kata saya jumpa satu Syekh Saleh Fauzan ni. Syekh Fauzan nasihatkan, wahai sekian, wahai Amiruddin contohnya, aku nasihatkan kau. Jadi dia akan pegang ni, dia akan tulis. Ini satu juga sahabat ni, tabi'in ni. Dia berkata, aku akan lakukan. Abu Hurairah kata, sungguh aku akan memberitahu kamu satu hadis yang Rasulullah SAW berbicara kepadaku tentangnya di rumah ini tanpa ada orang lain selain aku dan beliau. Ada special hadis yang Abu Hurairah belum beritahu orang lagi. Abu Hurairah menangis tersedu-sedu. Kemudian dia berhenti dan berkata, sebenarnya terjemahan ni kurang tepat. Dia bukan berhenti sebenarnya. Dalam hadis lain dia kata apa? Nasya'a ni dia macam pengsan sebenarnya. Dia macam nangis sampai macam pengsan, macam tertidur, kepenatan sebab nangis yang terlampau kuat. Macam anak kita lah kan, nangis tu tiba-tiba senyap je, rupa dah penat, nangis, tidur dah. Macam tu lah. Kemudian berhenti dan berkata, sesungguhnya aku akan bercerita kepadamu tentang hadis yang dikatakan Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini. Tidak ada di dalamnya selain aku dan beliau. Dia diulang kali, aku nak beritahu satu hadis. Itu dia menangis. Kalau menangis kan emosi dia tak stabil kan. Jadi dia, aku beritahu kau hadis lagi. Dia dah beritahu dah tadi, dah sekali lagi tadi dah. Diulang balik ayat dia tadi. Dia beritahu sekali lagi, dah menangis sekali lagi. Bila Abu Hurairah menangis lagi dan menundukkan wajahnya, tangisan dia semakin keras dan lama, menunjukkan bahawa orang ni sungguh-sungguh nak dapat ilmu, betul tak? Apa nangis-nangis ni, aku nak dengar hadis 3-4 round nangis kata. Bagi tahu je lah dulu, nak nangis kemudian. Tak. Maknanya lama dia tunggu, tapi dia sabar nak dapat hadis. Macam kita lah sabar walaupun dah 10.30. Sikit lagi. Kemudian berhenti dan berkata, Rasulullah SAW bercerita kepadaku, sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala pada hari kiamat akan turun kepada ahli kiamat untuk mengadili mereka. Setiap umat merendah lutut, maksudnya akan berlutut. Dan orang yang pertama dipanggil adalah orang yang mengumpulkan, membaca dan menghafal Al-Quran, orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang banyak harta. Lalu Allah Tabaraka Ta'ala berkata kepada si pembaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Orang itu menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berkata, lalu apa yang kamu perbuat dengan apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku solat malam dan siang hari. Maka Allah berkatanya, bohong kamu bohong. Malaikat pun ikut berkata kepadanya, bohong kamu. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan guna Quran tadi untuk beramal, dia untuk dunia. Lalu bila Allah Ta'ala kata kamu bohong, malaikat pun sahut bohong. Memang macam tu. Bila Allah Ta'ala benci, semua malaikat pun akan benci. Allah berkata kepadanya, akan tetapi kamu ingin dikatakan fulan adalah ahli Quran. Dan itu telah dikatakan. Memang orang semua dah puji kamu sebagai ahli Quran. Lalu didatangkan kepada orang yang memiliki banyak harta. Lalu Allah berkata kepadanya, bukankah aku telah memberikan kelapangan untukmu, dan aku tidak meninggalkan kamu begitu saja sehingga kamu membutuhkan orang lain selainku. Maksudnya memerlukan orang lain selainku. Ia menjawab, benar wahai Allah, wahai Tuhanku. Maksudnya bukankah dulu aku bagi kamu harta apa semua, dan aku tak tinggalkan kau dalam keadaan kau ni pergi minta-minta kat orang.
Kau dah kaya. Benar wahai Tuhanku, Allah berkata, lalu apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku kurniakan kepadamu? Ia menjawab, aku menyambung persaudaraan dan bersedekah. Maka Allah berkata, bohong kamu. Malaikat pun berkata, bohong kamu. Allah berkata, akan tetapi kamu menginginkan supaya dikatakan fulan penderma, dan itu telah dikatakan. Dia. Maksudnya dia buat amalan soleh. Ni yang kita tempat dalil dia, iaitu dia kekayaan tu bukan untuk akhirat tadi. Dia hanya hamba untuk kekayaan tadi. Dan dia buat amalan akhirat tadi, amalan akhirat tadi untuk dunia. Sedekah tadi untuk dunia, supaya dia terkenal sebagai penderma. Ni poinnya. Lalu didatangkan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah, dan dikatakan kepadanya, kerana apa kamu terbunuh? Ia menjawab, aku telah diperintahkan dengan berjihad di jalan engkau, lalu aku berperang sehingga aku terbunuh. Maka Allah berkata kepadanya, bohong kamu. Malaikat pun berkata kepadanya, bohong kamu. Allah berkata kepadanya, akan tetapi kamu menginginkan supaya kamu dikatakan fulan adalah pemberani, orang yang berani, dan itu telah dikatakan. Kemudian Rasulullah SAW menepuk kedua lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, 3 orang itulah makhluk Allah yang pertama yang dijadikan bahan bakar api neraka pada hari kiamat. Bahaya kan ini kan? Bahaya. Baca last bawah tu, poin yang kedua. Hadis lengkapnya yang nota kaki bawah tu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abu Usman Al-Walid berkata, Uqbah memberi kabar kepada kami bahawa Sufyan menemui Muawiyah. Lalu Muawiyah mengkhabari tentang hal itu. Abu Usman berkata, Al-A'la bin Abi Hakim bercerita kepadaku bahawa ia adalah pasukan pedang Muawiyah. Ia berkata, ada seorang lelaki menemuinya, lalu bercerita kepadanya tentang hadis ini kepada Abu Hurairah. Lalu Muawiyah berkata, Allah memperlakukan mereka seperti ini. Maksudnya Muawiyah pun tak pernah dengar hadis ni. Nampak tak? Dalil bahawa bukan semua orang dengar semua hadis. Allah memperlakukan mereka seperti ini, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Maksudnya kalau orang macam ni yang pergi berjihad pun kena, orang yang ada ilmu Quran pun kena, macam mana pula orang yang lain? Lagilah teruk kenanya. Kemudian Muawiyah menangis sekeras-kerasnya sehingga kami mengira bahawa ia binasa. Dan kami berkata, orang ini telah melakukan kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya Muawiyah ni ada benda jahat dia buat ni, sampai dia menangis teruk sangat ni. Macam tu lah. Kemudian Muawiyah berhenti menangis dan mengusap wajah dan berkata, Allah dan Rasulnya benar. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka ini tidak dirugikan. Mereka itulah orang yang tidak memperolehi di akhirat kecuali neraka. Nampak? Muawiyah baca apa? Ayat Quran tadi. Sebab Muawiyah kan penulis wahyu, dia hafal Quran, Muawiyah. Jadi bila dia baca hadis ni, dia teringat ayat Quran tadi. Mereka itulah orang yang tidak memperolehi di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Munziri berkata, Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Wallahu ta'ala alam. Disambung huraiannya insya-Allah pada minggu hadapan. Kesimpulannya bab ni ialah amalan akhirat yang semata-mata hanya kerana dunia akan menyebabkan dia itu binasa dan jadi dalam syirik besar. Wallahu ta'ala